diam. Takut nanti dapat bala seperti mana Bani, dan laknat seperti mana Bani Israel. Wa'iyazbillah. Baik. Berkata Asyikh dan tuan guru kami Asyikh Allamah Mustafa Zarfah dalam kitab Permulaan Fiqh Am sebagai orang yang sesuci ini, sesungguhnya ini adalah satu prinsip yang besar bagi menganggap bahawa orang yang mengabaikan kewajipan belajar dan mengajar sebagai salah satu jenayah dan penyakit dalam masyarakat, menyebabkan si pelakunya akan menerima hukuman di dunia lagi. Selain itu merupakan satu prinsip yang tidak pernah dicatatkan oleh mana-mana sejarah dalam mengagukan ilmu sama ada sebelum kebangkitan Nabi atau selepasnya. Jelaslah macam mana saya cerita ni. Dan kata beliau lagi, apabila orang berilmu tidak mahu mencurahkan ilmunya dengan mengajar, dan orang yang jahil pula sesuai dalam menuntutnya, maka kedua-duanya berhak dikenakan hukuman takzir atas persoalan semestinya. Kerana baginda Nabi SAW pernah bersabda, talabul ilmi fardun ala kulli muslim. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, mempunyai menuntut ilmu itu wajib ke atas seluruh muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata ulama ni, kalau ada hukum jenayah syariah, orang ustaz yang tak nak mengajar ilmu, orang yang tak nak belajar ilmu, boleh dikenakan hukuman takzir. Tapi hukuman takzir ni atas kerajaan yang berulang-ulang. Dia tak ada dalam Al-Quran, tak ada Nabi, tak ada. Cuma Nabi kata menuntut ilmu tu wajib atas tiap-tiap orang Muslim, lelaki dan perempuan. Kan? Wallahu a'lam. Perkataan Muslim terdapat dalam hadis ini merangkumi golongan lelaki dan perempuan, kerana hukuman ini bergantung kepada sifat yang sama, iaitu Islam. Saya dah terangkan tadi. Maknanya bila seorang Muslim itu, lelaki dan perempuan wajib menuntut ilmu. Bukan saja ilmu dunia, tapi ilmu agama. Ilmu agama. Itu sebab sekali saya dimaklumkan penelitian pada pendidikan akan menempatkan guru-guru Jacob di sekolah menengah pula. Dah selesai di sekolah rendah, masuk sekolah menengah pula. Sebab penghayatan agama bukan setakat tahun 6, 12 tahun. Dia sampai remaja, sampai 18, 17 tahun. Penghayatan agama ni. Sebab pengajian agama ada, tapi penghayatan agama tu Jacob tadi lah. Semayangnya, Al-Qurannya, fardu ainnya. Sebab anak-anak kita ni tu dia. Bila sekolah menengah tak abai, sekolah rendah okey, sekolah menengah tak abai. Itu banyak remaja kita yang macam-macam, yang jadi gangster. Ada Samsin yang pecah rumah, budak sekolah menengah sekarang pecah rumah. Satu benda yang tak berlaku zaman kita. Bukan zaman tuan-tuan, zaman saya pun tak jumpa. Zaman saya sekolah tingkatan sekolah menengah, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, kita tak pernah dengar budak-budak sekolah menengah jadi geng, masuk geng gangster, masuk geng pecah rumah, tak ada. Samsing tu ada lah, gaduh-gaduh sama dia adalah, tapi pecah rumah tak ada. Gaduh sama dia perempuan, berebut kawasan, tu ada lah. Ini kawasan aku, ni kawasan kau, aku ada lah. Tapi pecah masuk rumah orang tak ada. Tapi sekarang budak sekolah menengah pun dah berani pecah masuk rumah orang. Budak sekolah menengah dah berani curi motor. Budak sekolah menengah dah berani curi kereta buku. Sekarang di kampung, tengok, bila terangkap budak sekolah menengah. Jadi tak boleh nak masuk penjara, kita hantar ke sekolah jualan. Besok sekolah jualan, tengok filem jualan. Tonton tengok filem jualan. Didera, dibuli, didera. Malah ada yang diliwat dalam sekolah. Pelatih-pelatih yang lain diliwat sampai ada trauma. Sebab tak ada penghayatan agama tadi. Wallahu a'lam. Dan saya kata pengarang kitab ni ingin menambah sedikit mengenai hadis dari atas bahawa semuanya tak kala Rasulullah SAW telah mengaitkan kefarduan untuk ilmu ini dengan sifat Islam, sama ada lelaki atau perempuan, maka ianya adalah satu peringatan daripada baginda SAW bahawa sesiapa yang menghubungkan dirinya dengan Islam yang menganuinya, maka semestinya ia menuntut ilmu dan berusaha ke awal arahnya, kerana syariat Islam itu sendiri tidak mengenal erti kejahilan. Apa tidaknya kerana perkataan yang memula sekali turun daripada kitab Allah ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallahu alazim. Jadi itu dia. Nabi SAW mengeluarkan masyarakat Arab mulia ini daripada kejahilan. Jahil di sini bukan tak ada ilmu, jahil agama, ilmu agama, ilmu mengenal Allah tak ada. Sebab tu dia buat Tuhan daripada korma payah. Orang jadi buat Tuhan daripada korma. Korma tu dibuat disusun dia dulu jadi patung jadi Tuhan, disembah hanya Tuhan. Bila berlakunya musim kemarau, berlakunya buah makanan, korma tu dia makan. Dia tengok Tuhan korma tu, ai lapar tu ni, makanan tak ada, yang ada kau aja, wahai Tuhan. Aku makan kau ya. Tuhan yang dibuat korma tu dia makan. Jadi Tuhan macam tu nak jadi dengan Tuhan. La ya'tahum wa la yadruhum. Tak boleh beri manfaat dan tak boleh beri mudarat. Malah dimakan pula. Korma yang dibuat jadi Tuhan, jadi Tuhan, jadi bantu Tuhan, dimakan pula. Itu kan apa? Kerana masyarakat Arab tu jahiliah, tak ada ilmu mengenal Tuhan. Maka Nabi keluarkan mereka, lebih ajar mereka ilmu mengenal Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Taala itu Asa, Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad. Allahus samad. Allah tempat kita bersandar, tempat kita memohon apa-apa pun. Jangan mohon kepada, jangan kalau meluah perasaan, jangan luah perasaan kepada Dr. Fazila Kamsah atau Pak Raja. Contoh dia. Tak ada siapa yang kita rasa kita nak luah, dia luah pada Pak Raja. Pak Raja, tolonglah Pak Raja, saya ni ada gini-gini. Boleh luah saja, Pak Raja boleh tolong. Pak Raja, saya tak ada duit Pak Raja boleh pergi kerja. Aku pun tak ada duit, saya pun tak ada duit, bang. Tapi cuba kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku ni tak ada duit, beri, lapang tak ada rezeki untuk aku, ya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bagi. Allah Ta'ala akan bagi rezeki kepada kita. Kalau tak hari ni, besok pergi lusa, Allah Ta'ala bagi rezeki. Dah. Mengintih kepada Allah, jangan mengintih kepada manusia. Telefon, tolonglah saya, tak lewat apa. Dia bercerita dalam sidang pagi, luar rasa, isteri saya banking, suami saya banking. Apa yang Dr. Fazila Kamsah boleh tolong? Dia boleh pergi ke jumpa isteri suami kita, beri nasihat? Tak boleh. Dia beri nasihat kepada kita lah. Awak buat macam ni, awak buat macam ni, awak macam ni. Nama dia nak pergi beri nasihat pada isteri suami kita, tak mahu dah. Boleh kita panggil, doktor, tolonglah tak doktor, saya tidak tahu ditambah doktor. Duit doktor minyak saya bayar doktor. Jadi doktor boleh tolong nasihat isteri saya, suami saya. Boleh tak? Tapi kita berintih kepada Allah SWT. Ya Allah, Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatih. Ya Allah, kabulkanlah hati suami aku ni, Allah, kabulkanlah hati istriku ya. Ya Fattah, ya Wahhab, ya Fattah, ya Wahhab, ya Fattah. Amin. Berintih kita kepada malam-malam pukul 4.30 bangkit kita berintih kepada Allah. Sangat berat penderitaan aku ni. Kau sajalah yang boleh menyembuhkan penyakit yang ada pada diri itu. Berintih. Ini yang Nabi ajar kepada para sahabat. Supaya sahabat kenal Allah Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tak beranak dan tak dipuanakkan. Jadi sebab tu kita tak bagi orang masjid pakai nama Allah. Sebab Allah ini tak beranak dan tak dipuanakkan. Kamu kata Tuhan itu ada bapa ada anak. Son of God, Father of God, Son of God. Jadi macam mana kami nak bagi kamu pakai nama Allah? Tak boleh. Tapi kalau kamu nak pakai nama Allah juga dalam gereja kamu, tapi tak ada Allah. Tapi kalau kamu nak pakai nama Allah terbuka dalam internet, dalam media cetak, kami tak bagi. Itu sebenarnya kami tak bagi. Jadi kalau kamu nak pakai dalam doa, kamu berdoa, ya Allah, ni padri gereja tu berdoa, ya Allah, dalam gereja dia, di depan semua masjid, ya Allah. Kita nak kata apa? Ya Allah, ya Tuhan kami. Kita nak kata apa? Kita boleh marah. Dia nak pakai nama Allah dalam tempat dia. Mereka kalau kerajaan buat undang-undang melarang penganut agama lain menggunakan nama Allah di mana-mana. Dalam toko tak boleh, dalam kuil tak boleh, dalam gereja tak boleh. Kalau dia mati, ada berlaku kesalahan, dikenakan hukuman mengikut seksyen sekian kalau kedesaan.
apa? Bolehlah. Kalau takkan sekat hera daripada pakai kalimah Allah, itu secara terbuka, secara tertutup dalam agama dia nak pakai secara tak apa. Tapi kita tak bagi mereka pakai secara terbuka. Tahu dalam internet, tahu dalam media cetak, tak boleh. Dalam Bible mereka nak pakai, pakailah untuk mereka. Tapi kita kata jangan pakai. Dalam Bible, dalam Alkitab jangan pakai. Sebab kalau pakai nanti mengelirukan. Alkitab, tahu dalam bilik hotel, anak kita baca, dia baca dah boleh. Tengok sebut nama Allah, Allah, sebut nama dia, tu kita bagi. Tapi kalau mereka nak pakai Cina, sebut Tuan Allah, kita nak marah Cina tu macam mana? Dia sebut Tuan Allah, tapi dia tak beragama, tidak beragama dengan agama Allah. Nampak? Dia tahu Allah itu Tuhan, tapi dia tidak beragama dengan agama Allah. Nampak? Dia sebut Tuhan, dia kena marah. Contoh tapi sebut Tuhan Allah, tapi Allah ni kita punya istilah orang Islamnya. Dia nak sebut Tuhan Allah, dia tak kata apa. Tapi disebarkan tak boleh. Itu baru kita bagi. Yang ada dia. Sekadar Allah itu tidak bertuhan, tidak beranak dan tidak diwanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala itu tak menyerupai ini mana-mana pun. Macam satu golongan dalam masyarakat Islam mengatakan Allah itu ada tangan, Allah Ta'ala itu ada mata, Allah Ta'ala itu ada kaki, Allah Ta'ala itu duduk di atas aras macam raya dia duduk di atas singgasana. Mana boleh? Ini dah salah. Ini dah menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah Ta'ala kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala takkan sama dengan makhluk. Kita tak boleh kata Allah Ta'ala ada mata, kita boleh kata Allah Ta'ala ada tangan, kita boleh kata Allah Ta'ala ada telinga. Walaupun Allah Ta'ala itu melihat, tapi Allah Ta'ala tak ada mata. Walaupun Allah Ta'ala itu mendengar, as-sami', tapi Allah Ta'ala tidak ada telinga. Bagaimana Allah Ta'ala mendengar? Cara buat mana kita tahu Allah Tuhan? Bagaimana Allah Ta'ala memandang? Kita tak tahu. Macam mana cara Allah? Sebab Allah Ta'ala tak ada mata. Kita boleh kata Allah Ta'ala. Kalau kita kata Allah Ta'ala ada, mana kita mengatakan Allah Ta'ala itu ada sifat macam makhluk. Ini rosak. Akidah yang rosak. Ini. Okay. Jadi wallahu a'lam. Itu dia. Jadi itu. Kalau kita belajar, itulah tugas Nabi SAW mengeluarkan umat Islam daripada kejahilan, buta ilmu agama, kepada celik ilmu agama, celik kepada rasa bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai ke situ. Muka surat 47. InsyaAllah pula kita akan datang pada bulan 12, iaitu pada 7 Disember 2013. Kita akan mulakan dengan bab yang baru, iaitu kajian ringkas mengenai kesempurnaan Rasulullah SAW mendidik dalam mendidik. Kita nak lihat bagaimana yang dikatakan sebagai kesempurnaan Nabi SAW itu mendidik para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau nak begitu tak sempurna, macam mana baru dia nak didik orang? Jadi bagaimanakah yang dikatakan sebagai kesempurnaan Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabat radhiyallahu anhum?